Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan organisasi yang kami pilih iaitu SP Setia Berhad. SP Setia Berhad merupakan sebuah syarikat harta utama, infrastruktur dan perniagaan di Malaysia yang diasaskan oleh Tan Sri Liew Kee Sin. Sejak ditubuhkan pada tahun 1974, SP Setia Berhad hari ini telah hampir menjadi satu daripada pemaju-pemaju hartanah utama di Malaysia. SP Setia Berhad adalah salah satu yang terbesar syarikat pemaju hartanah yang berpangkalan di Malaysia dengan pendapatan berjumlah RM6.8 bilion dan disenaraikan di Bursa Saham Malaysia. Ia telah mengukir tandanya dengan menyediakan kualiti produk yang amat dicari dalam persekitaran hidup kondusif yang dipamerkan melalui setiap pembangunan perbandaran di Lembah Kelang dan Johor Bahru. Aktiviti perniagaan teras kumpulan ini, pembangunan hartanah didukung oleh bahagian pembinaan, infrastruktur dan berasaskan kayu bagi menyediakan produk dan kualiti perkhidmatan tertinggi untuk pelanggan-pelanggannya. Bagi projek perumahan yang dijenamakan Setia Homes antaranya ialah sekitar di Lembah Kelang iaitu Setia Alam, Setia Eco Park, Setia Nexus, Setia Walk, Duta Nusantara, Putrajaya Persin dan Pusat Bandar Puchong. Manakala di Johor Bahru pula ialah Bukit Indah, Setia Tropika dan Setia Eco Gardens. Terdapat juga projek Setia Homes di Pulau Pinang iaitu Setia Pearl Island dan di luar negara seperti Vietnam, Ecolex My Port. Adalah menjadi hasrat dan kebanggaan SP Setia Berhad dalam perniagaan pembangunan hartanah kerana telah menghiasi latar langit negeri-negeri Malaysia seperti Selangor, Pulau Pinang, Johor, Kota Kinabalu melalui seni bina mereka. SP Setia Berhad juga berhasrat dan penuh dedikasi memperluas jangkauan produk mereka ke Vietnam, Singapura, Australia, China, Jepun dan United Kingdom. Tidak cukup dengan itu, SP Setia Berhad juga menceburi bidang pelaburan hartanah dan sebagai sebuah syarikat pembangunan dan pelaburan hartanah, SP Setia Berhad memaksimumkan pulangan dan menambah kekuatan portfolio hartanah mereka dengan mencari peluang dan mencubakan diri dalam bidang perhotelan dan pusat membeli belah. Contohnya seperti Setia City Walk, Spice Hotel, Eco Hill Walk, KLEC Mall. Setelah membina reputasi di sektor hartanah, SP Setia Berhad telah menceburi perniagaan gabungan di mana setiap Precast adalah kontraktor bangunan umum yang telah memenangi anugerah yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan bagi beberapa bangunan paling ikonik di Malaysia. Selain itu, Setia Wood Industry juga adalah salah satu syarikat di bawah SP Setia yang merupakan pembekal komponen kayu pilihan di Asia Pasifik, terkenal dengan rangkaian produk dan kualitinya. Bagi SP Setia Berhad, komitmen mereka adalah untuk membangunkan rumah yang dibina berasaskan kepercayaan yang unik oleh pembeli hartanah. Manakala bagi visi SP Setia Berhad adalah untuk menjadi yang terbaik dalam semua yang dilakukan. Misi SP Setia Berhad pula adalah untuk memberikan perkhidmatan pelanggan yang unggul dan memenuhi keperluan pelanggan melalui budaya kecemerlangan, meningkatkan nilai pemegang saham dan menjadi majikan yang prihatin serta bertanggungjawab dan menjaga tanggungjawab sosial bersama. Bagi nilai kerja dalam SP Setia Berhad, mereka mengamalkan etika kerja setia, hormat menghormati dan saling menyokong. Selain itu, tanggungjawab mereka adalah untuk memastikan komitmen untuk berjaya di samping sentiasa belajar dan terus berkembang di masa akan datang. Kesepaduan, kejujuran dan kebolehpercayaan juga menjadi titik tolak dalam melaksanakan kerja di SP Setia Berhad. Di samping itu, amalan sikap bekerja secara profesional dan penambahbaikan berterusan menjadi teras kerja berpasukan. Kepada pihak pelanggan SP Setia Berhad pula, layanan diberikan dengan penuh semangat, responsif dan terhadap keperluan. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pesaing utama bagi SP Setia Berhad. Pada tahun 2015, SP Setia, Mahsing dan EcoWorld telah mencatatkan pendapatan sebanyak RM6.7 bilion, RM3.1 bilion dan RM1.7 bilion masing-masing.
SP Setia dan Masing telah melaporkan return of equity rose sekitar 12%, Ecoworld melaporkan hanya pada 1.39%. Merujuk The Star Online bagi tahun 2015, SP Setia menjangkakan pertumbuhan sasaran yang perlahan oleh sasaran penjualan yang turun dari 4.6 bilion hingga 4.0 bilion. Manakala bagi Masing, RM3.0 bilion hingga RM2.3 bilion. Fokus Malaysia 2016. Walau bagaimanapun, Ecoworld telah optimis dengan sasaran penjualan yang lebih tinggi dari RM4 bilion hingga RM4.5 bilion bagi tahun tersebut. Berdasarkan RHB 2016, ramalan ke bawah SP Setia Berhad disebabkan oleh ketidakpastian di sekitar pasaran perumahan UK iaitu Battersea Power Station BPS, kenaikan harga dalam pembinaan dan kos bahan mentah serta kelewatan pelancaran. Keputusan referendum Brexit pada tahun sekitarnya untuk mengundurkan lagi keyakinan pelabur terhadap ekonomi United Kingdom dari sudut pandangan dan pasaran mereka. Sekali lagi, struktur korporat SP Setia Berhad dan Masing, kehadiran operasi dan penawaran produk serupa banyak cara seperti mempunyai perniagaan teras dalam pembangunan dan pengurusan hartanah, perniagaan bukan teras di pembuatan kayu dan plastik untuk menyokong industri, mempunyai kehadiran serantau di Malaysia dan akhirnya menjadi inisiatif hijau iaitu Inisiatif Bangunan Hijau Malaysia, pembinaan bangunan Singapura dan kuasa dan kepimpinan AS dalam pengurusan tenaga dan alam sekitar Leeds dan perakuan International Standard Organisation ISO. Menurut Property 2016 di Malaysia, perumahan mampu milik tetap menjadi agenda utama pasaran Malaysia walaupun prospek ekonomi lemah dilaporkan oleh ketiga-tiga syarikat SP Setia Berhad, Ecoworld dan Masing. SP Setia Berhad telah mempertimbangkan isu kadar pengambilan dan kemampuan mampu milik yang perlahan ketika ini. Dengan melancarkan harga lebih murah bagi 900 unit rumah mampu milik di setiap ekor Templer dengan harga antara RM150,000 hingga RM400,000. Manakala Masing mempunyai penjualan berjumlah RM4.75 bilion dan melaporkan bahawa 89% kediaman terancang kumpulan itu harga pelancaran di bawah RM1 juta. Dengan 50% kediaman terancang pada tahun 2015. Pelancaran berharga di bawah RM500,000 properti 360 online 2015. Bagi Ecoworld pula mempunyai penjualan bernilai RM4.5 bilion dan bekerjasama dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor iaitu Rumah Selangorku dengan menyediakan perumahan mampu milik di Eco Majestic dengan 3 blok pangsapuri 11 tingkat seluas 4.42 hektar plot pegangan bebas berharga RM100,000. Sekali lagi, struktur korporat SP Setia Berhad dan Masing, kehadiran operasi dan penawaran produk serupa banyak cara seperti mempunyai perniagaan teras dalam pembangunan dan pengurusan hartanah, perniagaan bukan teras di pembuatan kayu dan plastik untuk menyokong industri, mempunyai kehadiran serantau di Malaysia dan akhirnya menjadi inisiatif hijau iaitu Inisiatif Bangunan Hijau Malaysia, pembinaan bangunan Singapura dan kuasa dan kepimpinan AS dalam pengurusan tenaga dan alam sekitar Leeds dan perakuan International Standard Organisation ISO. Menurut Property 2016 di Malaysia, perumahan mampu milik tetap menjadi agenda utama pasaran Malaysia walaupun prospek ekonomi lemah dilaporkan oleh ketiga-tiga syarikat SP Setia Berhad, Ecoworld dan Masing. SP Setia Berhad telah mempertimbangkan isu kadar pengambilan dan kemampuan mampu milik yang perlahan ketika ini. Dengan melancarkan harga lebih murah bagi 900 unit rumah mampu milik di setiap ekor Templer dengan harga antara RM150,000 hingga RM400,000. Manakala Masing mempunyai
penjualan berjumlah RM4.75 bilion dan melaporkan bahawa 89% kediaman terancang kumpulan itu harga pelancaran di bawah RM1 juta, dengan 50% kediaman terancang pada tahun 2015. Pelancaran berharga di bawah RM500,000 properti 360 online 2015. Bagi EcoWorld pula mempunyai penjualan bernilai RM4.5 bilion dan bekerjasama dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor iaitu Rumah Selangorku dengan menyediakan perumahan mampu milik di Eco Majestic dengan 3 blok pangsapuri 11 tingkat seluas 4.42 hektar plot pegangan bebas berharga RM100,000. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan trend isu utama yang berlaku di SP Setia Berhad. Yang pertama ialah gambaran keseluruhan daya saing sektor hartanah dan penawaran produk Malaysia. Terdapat lebih daripada 20 jenama pemaju hartanah tersenarai di Malaysia dengan jenama popular seperti YTL Land, Sunway, ENO, UEM Sunrise, IOI Property, Tropicana, EcoWorld, MRCB dan lain-lain. Terdapat 3 julat harga penawaran produk secara longgar ditakrif sebagai nilai harga tinggi melebihi 1.5 juta ringgit Malaysia. Harga tengah antara RM500,000 dan RM2 juta dan akhirnya harga rendah di bawah 1.5 juta. Latihan pemetaan kumpulan strategik dengan penetapan harga produk terhadap kepelbagaian produk menyediakan 4 kumpulan syarikat yang berbeza di mana SP Setia, EcoWorld dan Masing berkelompok dalam kumpulan D mempunyai pelbagai jenis produk. Julat harga pertengahan, kualiti produk yang baik, ini adalah asas pemilihan 3 syarikat untuk perbandingan serta tujuan. Yang kedua ialah ramalan penurunan harga jualan oleh SP Setia Berhad dan Masing pada tahun 2016. Pada tahun 2015, SP Setia Berhad, Masing dan EcoWorld telah mencatatkan pendapatan sebanyak 6.7 bilion, RM3.1 bilion dan RM1.7 bilion masing-masing. SP Setia Berhad dan Masing melaporkan return of equity ROE sebanyak 12%, manakala EcoWorld melaporkan hanya pada 1.39. Merujuk The Star Online 2015, bagi tahun seterusnya, SP Setia Berhad telah menjangkakan pertumbuhan pasaran yang perlahan oleh sasaran penjualan yang turun dari 4.6 bilion hingga 4 bilion dan Masing RM3 bilion hingga 2.3 bilion. Fokus Malaysia 2016. Walau bagaimanapun, EcoWorld telah tetap teguh dengan sasaran penjualan lebih tinggi daripada RM4 bilion hingga 4.5 bilion pada tahun 2016. Seperti yang dilaporkan oleh Property 360, 2016, perumahan mampu milik tetap menjadi agenda utama pasaran Malaysia. Walaupun dilaporkan prospek ekonomi lemah, SP Setia Berhad telah mempertimbangkan isu kadar pengambilan dan kemampuan mampu milik yang perlahan ketika ini dengan melancarkan pada harga yang lebih murah. Yang terakhir ialah analisis Pestel dan pemerhatian pasukan pasaran. Merujuk Agil 1967, analisis politik, ekonomi, sosial, kultur, teknologi, environmental dan legal atau lebih dikenali sebagai Pestel melihat 6 dimensi persekitaran pasaran yang mempengaruhi sektor hartanah. Dari dimensi bidang politik, implikasi campur tangan dasar pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan seperti memberi sokongan, pinjaman dan pengecualian duty stamp, pelancaran pengangkutan awam MRT transit cepat masa di Lembah Kelang, program berperuntukan RM1.2 bilion untuk meningkatkan pelancongan dari Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, manakala Kementerian Pertanian untuk memperuntukkan
RM5.3 bilion untuk pertanian adalah berita positif untuk pasaran. Namun sisi lain adalah dimensi undang-undang seperti pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan pada tahun 2015 April. Pengenalan cukai keuntungan modal untuk mengekang harga spekulasi dan sekatan pembeli asing untuk membeli hartanah di bawah RM1 juta memberi kesan negatif kepada pasaran walaupun niatnya baik sebagai pelindungan undang-undang untuk pembeli tempatan. Dari dimensi ekonomi, pasaran berhati-hati dalam membeli hartanah kerana prospek pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang lebih perlahan di peringkat global dan di Malaysia. Langkah penyejuk bank pusat dan pengetatan bank kerana peraturan pinjaman, peningkatan permintaan untuk perumahan mampu milik dari dimensi sosio-budaya dengan peningkatan segmen kelas menengah umur di antara 25 hingga 45 tahun dan pinjaman perumahan penjawat awam dinaikkan kepada RM600,000 untuk merangsang pembelian hartanah. Pelaburan teknologi dalam pembinaan sangat penting untuk mempunyai sistem perindustrian bangunan IBS dan bersepadu membina sistem maklumat untuk memenuhi perancangan masa nyata, pemantauan dan pembangunan dalam meningkatkan industri operasi untuk terus berdaya saing dan mengikut tekanan kos oleh pelanggan. Akhirnya, terdapat inisiatif kerajaan untuk mempromosi kehidupan lestari bagi syarikat untuk menggunakan tenaga suria, termasuk tenaga hijau dalam pembinaan perlakuan sebagai pembezaan produk. Pemerhatian kekuatan pasaran oleh poster 2008 menunjukkan tekanan serampang 3 kali ganda kepada industri. Pertama, saingan yang kuat dengan pesaing adalah cabaran lebih terbesar dengan 50 pemain industri untuk pelanggan atau pembeli dari kedua daya tawar sederhana dan permintaan untuk lokasi yang baik dengan cara nilai. Berdasarkan harga tekanan mendorong pesaing yang semakin sengit. Ketiga, ancaman peningkatan sederhana di mana pelanggan boleh membeli pasaran perumahan sekunder atau hanya menggunakan pasaran sewa. Selain itu, tidak ada produk yang jelas titik perbezaan POD, perbezaan mata wang lemah yang menghalang import. Ketergantungan pekerja yang tinggi adalah mencabar industri serta keseluruhan. Tambahan pula, daya tawar pembekal dan ancaman peserta baru yang masih rendah. Bagi kebanyakan organisasi perniagaan yang terancang, analisis strength, weaknesses, opportunities and threat SWOT memainkan peranan penting untuk mengenal pasti tanda aras dalam menambahbaikkan strategi pengurusan, pemasaran, produk dan perkhidmatan di samping persediaan terhadap sebarang aspek cabaran dan kemungkinan. Ia merupakan kombinasi perkataan strength, weaknesses, opportunities and threat, iaitu teknik yang digunakan untuk menganalisa faktor, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada sesebuah perniagaan, produk atau perkhidmatan yang diusahakan. Sama ada hasrat organisasi adalah untuk memperkasa strategi pemasaran sebagai landasan pengukuhan perniagaan, membina reputasi keusahawanan, malah membangunkan penjenamaan diri. Sekalipun, analisis SWOT adalah kaedah dominan yang seharusnya dipraktikkan. Strength dan weaknesses adalah faktor dalaman yang boleh dikawal dan boleh dikembangkan serta ditambah baik mengikut kepentingan. Manakala opportunities dan threats pula merupakan faktor yang di luar kawalan perniagaan. Ia merupakan persediaan tertentu agar mampu bertindak memanfaatkan peluang atau menangani ancaman sekiranya berlaku. Kekuatan SP Setia Berhad dapat dilihat melalui kepimpinan organisasi yang berwawasan dan pengalaman pasukan pengurusan. Ia disokong Boyat Aziz 2011 dan Gentry 2013 di mana kompetensi kepimpinan dilihat sebagai satu pengalaman
kebijaksanaan dan keupayaan dalam melaksanakan tugas dengan efektif. Menurut AD 2013, mendapati kompetensi kepimpinan boleh dibangunkan melalui latihan, pemerolehan ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang perkhidmatan di organisasi. Justeru, tidak dinafikan SP Setia Sdn Bhd dilihat sebagai sebuah organisasi kukuh yang memiliki kepimpinan terbaik dan berpengalaman dalam industri yang diceburi. Selain itu, posisi kewangan yang kukuh juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju keuntungan syarikat. Sesebuah organisasi perlu tahu selok-belok pengurusan kewangan perniagaan kerana ia memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu perniagaan kekal, utuh dan terus berkembang. Pada suku pertama tahun 2020, SP Setia Berhad mencatatkan keuntungan bersih RM84.55 juta berikutan peruntukan rosot nilai, namun pada suku ketiga, SP Setia Berhad mengalami kerugian bersih RM263.43 juta disebabkan kerugian yang ditanggung daripada rosot nilai RM336.3 juta yang berpunca daripada syarikat usaha sama, 40% milik kumpulan Battersea Project Holding Company. Walau bagaimanapun, menurut SP Setia Berhad, rosot nilai itu tidak mempunyai sebarang impak terhadap kedudukan aliran tunai syarikat tersebut. Tambahan pula, campuran kepelbagaian produk yang baik membantu SP Setia Berhad mencapai kualiti yang dihasilkan dan meyakinkan pelanggan bahawa SP Setia Berhad memberi yang terbaik seiring dengan tawaran penjualan harga yang diberi. Setiap kekuatan pasti terselit kelemahan dan SP Setia Berhad juga tidak terkecuali. Mereka juga mengalami kesulitan di mana pengumpulan penjualan tanpa bil yang tinggi sedikit sebanyak melemahkan operasi syarikat. Selain itu, titik jualan unik yang tidak ditentukan kecuali prestasi jenama keseluruhan. Ada juga di antara pembeli hartanah merasakan tawaran harga yang diberikan oleh SP Setia Berhad begitu mahal dan menjangkau lebih rendah segmen pasaran kediaman. Bagi peluang SP Setia Berhad, peningkatan permintaan yang berpatutan segmen perumahan dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik yang berdaya huni dan selamat, masih terdapat kebimbangan sejagat yang menjadi cabaran utama, iaitu pendapatan dan urbanisasi yang semakin meluas. Didorong dengan peluang pekerjaan yang lebih baik di kawasan bandar, menjadikan faktor lokasi dan demografi penduduk menentukan kemampuan untuk memiliki rumah. Selain itu, kesedaran persekitaran masyarakat menjadikan SP Setia Berhad sedaya upaya untuk memenuhi permintaan pembeli hartanah mengikut konsep yang bersesuaian dan semestinya mampu dimiliki oleh mereka. Antara peluang yang boleh diintai oleh SP Setia Berhad juga, pemaju, kerajaan dan swasta yang berminat untuk pembangunan hartanah bersama menjadikan SP Setia Berhad perlu memanfaatkan peluang ini untuk menjana lebih banyak pendapatan. Terdapat banyak skim perumahan mampu milik yang pihak kerajaan tawarkan dengan kerjasama bank yang memberi pinjaman seperti Rumah Selangorku, Rumah Web, Prima dan lain-lain lagi kepada pembeli hartanah, dan semestinya SP Setia Berhad perlu merebut peluang seperti ini di masa akan datang. Di sebalik peluang, pastinya terdapat ancaman bagi sesebuah organisasi. SP Setia Berhad mendapati persaingan intensif dan penggantian baru. Selain itu, dasar kerajaan dalam membendung pelaburan dan pasaran spekulasi juga menjadi ancaman kepada syarikat dalam menentukan hala tuju perniagaan yang seterusnya. Pasaran pembinaan hartanah juga terdedah dengan ketidaktentuan di pasaran United Kingdom kerana Brexit, di mana ia melibatkan kos bahan binaan dan upah yang diimport dari negara luar. Antara ancaman yang lain, kejatuhan pelaburan asing ke Malaysia. Seperti yang sedia maklum, Malaysia sentiasa berada pada kedudukan teratas dan dikenali sebagai destinasi mesra dan tumpuan utama pelabur asing. Atas faktor politik pada tahun 2018, kepercayaan dan keyakinan pelabur masih belum pulih terhadap Malaysia, di mana ketiadaan polisi ekonomi jelas yang membentuk persepsi bahawa kerajaan boleh menukar dasar sedia ada yang mungkin tidak memihak pelabur untuk segmen tertentu. Selain itu, SP Setia Berhad juga mengalami ancaman penurunan mata wang secara negatif memberi kesan kepada pengguna. Faktor yang mempengaruhinya adalah disebabkan keadaan inflasi yang lebih membanyak memberi kesan negatif terhadap kadar tukaran wang.
Kadar inflasi yang rendah tidak menjamin kenaikan mata wang, tetapi kadar inflasi yang sangat tinggi berkemungkinan besar menyebabkan mata wang jatuh. Faktor penurunan mata wang juga adalah disebabkan kemasukan pelabur dari luar negara akan mewujudkan permintaan terhadap sesebuah mata wang. Seterusnya, kita akan membincangkan hala tuju dan masa depan. Bagi tahap 1, merancang dan melindungi pasaran yang ada. Di peringkat korporat, kegiatan tersebut merangkumi perancangan pelaksanaan strategi 4 fasa. Persekutuan strategis untuk mengembangkan subsektor baru iaitu rekreasi dan fasa pertanian dan pasaran baru di rumah mampu milik. Aktiviti peringkat perniagaan memerlukan tinjauan dan penyemakan aktiviti pemasaran untuk menangkap subsegmen makmur, meneroka subsegmen yang berpatutan dan meneroka sektor rekreasi dan pertanian. Bagi tahap 2, melabur untuk membangun di subsegmen kediaman dan riadah yang berpatutan. Tahap ini merangkumi pakatan strategi dengan kerajaan pada subsection kediaman yang berpatutan. UK for Leisure melabur dalam teknologi hijau, sistem bangunan, perindustrian dan teknologi untuk sistem maklumat di peringkat korporat. Kegiatan peringkat perniagaan adalah kerjasama dengan kerajaan dan pemaju swasta tempatan untuk membina perumahan mampu milik untuk kompleks kediaman dan riadah. Manakala, bagi tahap 3, membangun secara selektif di kediaman pertanian dan padat tinggi. Kegiatan peringkat korporat merangkumi pakatan strategi dengan orang Australia untuk pembangunan pertanian dan kawalan keibubapaan dengan prestasi serta langkah peningkatan yang berterusan. Kegiatan peringkat perniagaan adalah pengembangan bersama dengan Australia untuk sektor pertanian dan Lembaga Perumahan dan Pembangunan Singapura untuk kediaman padat tinggi untuk berpendapatan rendah termasuk subsegmen penjawat awam. Menurut Berita Harian 2019, strategi SP Setia adalah untuk melancarkan lebih banyak hartanah bertanah di pembandaran yang menyaksikan permintaan yang tinggi. SP Setia Berhad akan terus memberi tumpuan kepada pelancaran hartanah di perbandaran Lembah Kelang dan Johor Bahru. Pelancaran baharu dirancang di perbandaran sedia ada Setia Alam, Setia Eco Hill, Setia Eco Templar, Setia Eco Park, Bandar Kinrara, Alam Impian, Setia Eco Garden dan Setia Tropika. Di samping itu, SP Setia Berhad juga telah melancarkan rumah bersambung 2 tingkat di Setia Warisan Tropika, pembandaran terbaru yang terletak di Bandar Baru Sarak Tinggi pada pertengahan tahun 2019. Dan permintaan daripada pelanggan adalah sangat tinggi. SP Setia Berhad juga akan melihat kepada kepelbagaian produk dan sambutan menggalakkan terhadap kempen pemilikan rumah HOC. Kumpulan kekal positif dan komited mencapai sasaran jualan sebanyak RM4.55 bilion. Menurut Harian Metro 2019, SP Setia Berhad juga telah berjaya mengurangkan jumlah hartanah tidak terjual yang bernilai RM1.6 bilion kepada RM1.4 bilion dalam tempoh kurang daripada 6 bulan dan perkara sedemikian akan diteruskan lagi pada tahun akan datang. SP Setia Berhad juga bakal melancarkan lebih banyak rumah teres kos sederhana untuk menepati pasaran semasa, memandangkan ia menerima permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat sekeliling kawasan Kajang, Bangi dan Semenyih, Utusan Malaysia 2021. Sebagai contoh, Setia Alam Sari dahulu dikenali sebagai Alam Sari yang dimiliki oleh INP Group sebelum SP Setia Berhad mengambil alih seluruh kawasan pembandaran melalui penjenamaan semula, iaitu menyediakan pelbagai jenis rumah teres seperti teres 2 tingkat, teres berkembar 2 tingkat, banglo dan pusat komersial dalam kawasan perbandaran berkonsepkan taman dan alam semula jadi. Bagi menaikkan lagi suasana semula jadi,
Setia Alam Sari dilengkapi astaka yang bertemakan 8 taman dengan ciri-ciri yang tersendiri. Selain itu, Setia Alam Sari menyediakan konsep berpengawal untuk keselamatan penduduk. Seiring dengan konsep inisiatif Bangunan Hijau Malaysia GBI, ia adalah perbandaran yang dilengkapi 8 konsep taman. Masing-masing mempunyai pendekatan reka bentuk landscape khas dan berbeza. 8 konsep taman yang berkenaan adalah Canopy Park, Nest of Dream, Lake of Reflection, Spring Meadows, Casablanca Park, Garden of Light, Serenity Pathway dan Field of Happiness. Dengan strategi dan tawaran projek seperti ini, SP Setia berharap lebih banyak pembeli hartanah akan memilih untuk mendiami kediaman di bawah syarikat SP Setia, memandangkan kebanyakan lokasi strategi dan dikelilingi banyak kemudahan di sekitarnya. Sekian sahaja penerangan kami mengenai SP Setia Berhad. Sekian, terima kasih.